Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat baginda, para shadiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Ustaz tak buka mic. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkurun. Silakan Ustaz, buka mic. Mic tak buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya hormati sah pentadbiran Gemenur Iman, yang saya muliakan sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya yang saya kasihi. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya dapat kita bertemu pada hari ini, pada tengah hari ini. Mungkin belum lagi afternoon, masih morning, tuan-tuan rahmati Allah, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita hari ini pada buku surat yang ke-100 berkaitan nota kaki yang ke-63 berkaitan babu khairul jirani, iaitu berkaitan sebaik-baik jiran. Sebaik-baik jiran. Apakah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan jiran? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Haywat qala akhbarana Surahbil bin Syariq annahu sami'a Aba Abdurrahman al-Qubuliyah yuhaddisu an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sahih. Apa kata Abdullah ibn Umar bin Al-As daripada Rasulullah SAW? Bahawasanya baginda telah bersabda. Tuan rahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan temannya.
Maknanya teman yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam interaksi dengan temannya. Maksud interaksi itu apa? Perhubungan, percakapan, pergaulan. Makna antara sahabat, teman ni kita sebut sahabat terbaik di sisi Allah ataupun yang dikatakan terbaik sifatnya di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam interaksi dengan temannya. Maka di sini apa maksudnya? Rahmati Allah. Antara ciri-ciri sahabat yang baik yang perlu kita fahami adalah mereka itu baik dalam interaksi, dalam berkomunikasi, dalam pergaulan, dalam percakapan, dalam tindak tanduk kehidupan kita. Mereka ini sangat-sangat baik. Mereka ini, Masya Allah, Tabarakallah, sangat-sangat bagus dalam interaksinya. Sebab tu kita boleh ramai kawan, tetapi untuk disenangi oleh teman-teman itu susah. Kita boleh ramai kawan, tetapi ada masanya kita sukar untuk bersama dengan orang lain kerana sebahagian sifat mereka. Dan kita boleh ramai teman. Ada kalanya teman kita itu bukan kita tak suka, tetapi bila duduk dengannya seolah-olah kita tak rasa senang. Kita boleh banyak kawan, bukan bermakna kita menjadikan ia lawan. Tetapi ada kalanya sebab pada sifat yang tidak sebegitu, menyebabkan kita jadi lawan. Cuma kita kena ingat dalam konteks hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, adalah berkaitan dengan bahawasanya seorang teman itu tidak sempurna. Seorang sahabat itu tidak pernah sempurna. Tetapi sebaik-baik sahabat itu adalah percakapannya yang baik, perbuatannya yang baik, tingkah lakunya disenangi. Ini kalau kita ada kawan tapi tingkah lakunya tak disenangi, maka di sini satu perbuatan yang amat teruklah, tuan-tuan rahmati Allah. Sebagai contoh kan, waktu kita duduk-duduk dengan teman-teman kita, kau tengok tu, si siapa tu? Si Sol datang, Samsul. Tengok dia datang lah. Dia kalau datang aku malah, tuan-tuan rahmati Allah. Kita tengok orang tu, dia ni datang ni, aku malah. Maksud dia apa, tuan-tuan? Interaksi kita. Kenapa kita tak suka dengan dia? Sebab cara dia bergaul. Sebab tu ada kalanya sebagai seorang teman, bergurau itu tak salah. Tetapi bila bergurau, lihatlah kepada orang yang kita guraukan. Sebab apa, tuan-tuan yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita jadi macam, yelah, kita ni suka menyakat. Menyakat tu memang kerja kita. Kadang kita menyakat, kadang kita bergurau. Tetapi sebagai seorang teman yang baik, bergurau itu tak salah. Tetapi berguraulah perkara-perkara yang disenangi. Tuan-tuan. Jangan bergurau perkara-perkara yang memang kita nampak kita sedap bila bercakap. Tetapi bila yang mendengarnya itu sampai berkecil hati. Tak bolehlah, tuan-tuan. Kita mesti menjaga tata cara sebagai hidup bersahabat. Tuan-tuan. Sebab ada orang dia tahulah, tuan-tuan, bila orang susah nak melekat kawan dengan dia, tak tahu sebab apa. Mungkin ada orang kata, kenapa susah sangat orang nak jadikan dia kawan? Ada sebahagian kata, sebab mulut dia. Betul? Kenapa susah orang nak dekat dengan dia? Sebab itulah perangai dia. Sebab tu bila kenapa orang susah dekat dengan dia? Dia tu kedekut. Kan? Contoh lah. Kenapa orang susah nak dekat dengan dia? Mungkin dia ni, tak tahulah dia ni kalau aku nak tahu. Maknanya, tuan-tuan, bagi seorang sahabat tak pernah sempurna. Kelemahan-kelemahan itu jangan kita jadikan sebagai bahagian jenaka. Mesti kita jadikan seperti itu menutupi kekurangannya. Tuan-tuan. Sebab tu menjadi seorang teman ni kena interaksi yang baik, menjalankan perhubungan yang baik, menjadikan perhubungan kita lebih cantik, kan? Macam contoh hari itu, tuan-tuan. Saya di Bonda Norini punya kenduri kahwin, ingat lagi? Di mana saya lupa lah. Bonda Norini kat mana? Kat Sri Kembangan. Dekat Dewan mana saya lupa. Betul, Sri Kembangan. Sri Kembangan. Yalah, biasalah orang dah tua. Orang dah tua ni cepat pelupa. Ya, Masya Allah. Dah tua ke Ustaz? Dah tua dah. Saya dekat 63 umur. Masya Allah. Masya Allah. Nampak muda. Biasa. Pakai Fair and Lovely Whitening Night Repair.
Alhamdulillah. Okay, baik. Maka waktu saya pergi kenduri bonda anak bonda Nori ni, kami orang-orang Brunei. Suara Ustaz Jauh tapi dekat di hati. Dongnya. Dengar ke tak dengar? Okey. Apa cakap? Okey, dengar tak? Dia Jauh. macam selalu. Macam Volume. Ustaz kena live dulu masa balik cuba tengok Ustaz. Mira ingatkan Mira punya line yang bila cakap bergema. Tapi rupanya semua orang cakap bergema. Ya, Ustaz betul. punya lah. Ustaz punya. Macam InsyaAllah. lain. Kita tengok dia masuk balik. Ustaz bawa aura mana ni? Aura Ultraman ke? Aura Cikibum. Aura Ada. Cikibum. tiba Fair and Lovely whitening repair. Hapus. Anda kita kan sering pakai kau benda tu. InsyaAllah. Ada. Dengan Ustaz keluar tak masuk balik sudah. Ada. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz cuba cakap. Testing. Tes. Alhamdulillah. Okey dah. Okey, Boleh. Dah tak ada bergema. Okey, tadi bergema. Bergema lah. Sebab Ustaz mula-mula kan dengan bahasa Arab. Dia bergema terus. Oh, bergema takbir di pagi. Belum. Menyambut Syawal, bulan mulia, bersyukur. Okey, dah cukup. Belum raya lagi, belum raya. Yalah puasa pun belum Ustaz. Ya Allah. Okey, baik. Terima kasih. Dan katanya interaksi dengan temannya. Maka orang yang baik dan dirahmati Allah, perbicaraannya baik kan. Bila orang duduk dengan kita disenangi. Saya teringat waktu kami pergi kenduri dengan kenduri Bonda Nori ini. Di situ ada Bonda Roha, Bonda Hasanah, Bonda Ros yang datang daripada Brunei. Banyaklah Bonda Masraha, yang kawan-kawan dalam gema Nur Iman, insyaAllah tabarakallah. Bila kami jumpa, dia jadi seronok. Sebab apa? Masing-masing menjaga interaksi dengan baik. Dan tuan-tuan, kami bergambar, kami bergurau kan. Tetapi bayangkan, dalam satu orang yang kami ketemu tu, ada seorang mulut yang agak tak manis kan. Ada yang tak disukai kan. Mana di situ dia akan jadi buruk. Sebab tu teman yang terbaik di sisi Allah yang menjaga pergaulannya. Maknanya hari ini kalau kita nak jadi sahabat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita jaga tingkah laku kita. Tuan-tuan, mesti kita hormati orang yang lebih tua daripada kita. Mesti kita sentiasa memberikan, sentiasa meminta nasihat. Kalau kita yang muda, jangan lebih-lebih kita bercakap. Kan kita mesti tunjuk akhlak yang baik. Sebab tu saya kalau ziarah Bonda Nori ni, memang saya tak cakap apa-apa, saya tunduk saja, malu. Sebab saya seorang yang pemalu. Mantap. Sebab tu kena ada akhlak yang baik. Bila akhlak yang baik, bila didatangi, dia jadi disenangi. Bila disenangi, orang akan suka dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jadi manusia biar jadi orang yang disenangi. Bila mana orang disenangi ni, bila kita datang, dia menyambut kehadiran kita dengan penuh kasih sayang. Sebab apa? Kita mudah disenangi. Tapi kalau kita datang dalam keadaan kita sendiri tidak disenangi, pun dirahmati Allah. Di sini makna apa dengan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Memberikan satu impak yang tak baiklah kepada kita. Maka matlamat kita menjadi sahabat yang baik. Kalau dalam bahasa Arab ni disebutkan uquwah fillah abadan abada. Maka kita nak jadi kita uquwah kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai sahabat, sebagai jiran, sebagai orang, sebagai manusia lah. Kita kata kita mesti jadi orang yang sentiasa menjaga tingkah laku kita. Tak kira dengan sesiapa sekalipun. Dan disebutkan rahmati Allah dan Nabi sambung lagi, wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihim. Dan jiran terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan jiran-jirannya. Maknanya antara Rasulullah kata, jiran yang terbaik adalah jiran yang baik interaksinya. Maknanya kita ni menjaga adab sebagai jiran. Kalau tengah siram-siram pokok bunga kat luar, nampak si Salmah keluar,
Assalamualaikum apa khabar, sihat ke? Oh sihat, dia kata. Kau pun apa khabar? Alhamdulillah baik. Sekarang ni apa ni? Masak apa hari ni? Tak ada masak apa. Berinteraksi dengan baik. Mewujudkan satu suasana yang baik. Tuan-tuan, bila tengah sapu-sapu sampah ke, kan? Lepas tu keluar jiran kita, Assalamualaikum Minah, nak pergi kerja ke? Kerja kat mana lah ni? Oh, kerja kat KL makcik. Maknanya, kita jadi satu orang yang suka berinteraksi dengan baik dengan jiran-jiran kita. Masya Allah. Maknanya, kita menjaga etika sebagai seorang jiran. Itulah jiran yang terbaik. Kadang-kadang kita tengok ada jiran berhadapan tapi tak pernah bertegur siapa. Kita pernah tengok jiran bersebelahan tak pernah bertegur siapa. Bukan tak bertegur, tegur tu ada tapi sikit-sikit. Nampak keluar sikit-sikit. Patut kita jadi orang yang ramah. Kan bukan kita sibuk tepikan orang, kan? Kita tak sibuk tepikan orang. Kita cuma beri interaksi yang terbaik. Assalamualaikum. Makcik Leha, apa khabar? Baik. Oh, ya ke? Lama tak jumpa Makcik Leha. Lama tak jumpa, rasa nampak macam Makcik Leha ni muda. Macam dulu-dulu, 18 tahun dulu. Hang ni suka musik lah. Tak ada apa lah Mak Leha. Biasalah kita hidup jiran. Mestilah kita baik-baik, gurau-gurau. Hak tu bagus tuan-tuan. Tapi kalau jiran jadi muka ketat tu, muka ketat. Tuan-tuan terahmati Allah. Dia kata kita perlu jaga tepikan jiran. Jaga tu bukan bermaksud tak boleh jaga. Sikit-sikit. Tuan-tuan. Jangan terlalu jaga. InsyaAllah. Maka, abang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kita suka seronok. Ada jiran yang sedemikian, kan? Kalau ada jiran baik, kan? Ni nak dekat-dekat bulan puasa, tukar-tukar lauk, kan? Ni nak dekat bulan-bulan puasa, tanya, hari ni kau buat kuih apa? Hari ni kau buat kuih tak? Kita pun tak pastilah nak. Aku pun tak tahu lagi nak buat ke tak nak buat. Tak istilah begitulah. Oh ya ke, taklah. Aku pun tahu ni tak pastilah nak buat tak buat. Tengok nak balik kampung awal. Oh ya ke, kampung kau kat mana? Oh aku kat ni, dekat Perak. Dekat mana? Pasir Tumbuh. Kat Pasir Tumbuh. Kau kampung kat mana? Aku kat ni, kat Pening. Juru. Oh ya ke? Siapa duduk sana? Oh aku ada ni adik saudara. Siapa? Norini tu adik saudara aku. Gitu. Tuan-tuan rahmati Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Kejap. Mira bila pula Pasir Tumbuh kat Perak, Mira? Terus tak berhenti kejap jiran bagi makanan ke? Asal ada call masuk tu. Bila pula Perak ada Pasir Tumbuh betul. Tu ingat nak sebut Pasir Putih ni, saya terkejut ke Pasir Tumbuh ni? Pasir Berdengung. Oh, tak salah. Hilang dah Ustaz. Okey, baik. Okey. Ada. Kita hidupkan suasana yang baik, circle yang baik di antara jiran-jiran kita. Jangan tak tegur siapa. Tapi ada jiran, kita tegur, mukanya ketat. Gimana tu? Je. Buat apa tu? Tak nampak kau tengah buat ni? Tak boleh gitu tuan-tuan. Kita mesti beramah. Jadi jiran, mesti kita bertegur siapa. Sebab besok kalau kita susah, jiran kita yang tolong. Kalau kita susah, jiran kita yang bantu. Maknanya kita hidup berjiran ni dituntut. Dan interaksi pergaulan yang baik juga dituntut. Dan kita bermanislah kalau kita balik. Contoh kita balik kampung Pening kat Juru sana. Kita bawa lah buah tangan apa? Tu jeruk Pak Ali tu. Sedap tuan-tuan. Assalamualaikum, Nap. Oh, Nap. Oh ya, ada apa ni? Ni nak bagi ni ada jeruk Pak Ali. Semalam balik kampung, singgah. Tuan, singgah. Singgah Ustaz. Jeruk Pak Ali ada lebih ni, boleh lahang makan dengan anak-beranak. Buat makan, alhamdulillah. Kan guna interaksi yang baik. Tadi dia kata Ustaz Pasir Tumbuh tu dekat Kelantan. Bukan kat Perak. Tak, pasir tu baru ditumbuhkan di Perak. Sebab tu dia Pasir Tumbuh. Tuan-tuan. Sebenarnya saya nak sebut bukan Pasir Tumbuh, tetapi Pasir Salak. Pasir Salak ada dekat
dekat Perak. Ya, itu betul. Alhamdulillah. Saya saja je nak uji kan. Maka di sini teman yang terbaik adalah teman yang interaksinya baik dengan temannya. Dan jiran yang terbaik adalah jiran yang terbaik interaksinya. Maka setiap yang menjadi terbaik, siapa pun kita, mestilah bergaul dalam keadaan yang baik. Kalau kita dengan anak-anak kita bergaul dengan baik, maka jadilah seorang ayah yang baik. Kita dengan isteri kita bergaul dengan baik, maka jadilah kita orang yang bergaul dengan isteri yang baik. Kita kalau bergaul dengan adik-beradik kita, bergaul dengan baik, maka kita akan jadilah pergaulan yang baik. Maka apa jua sekalipun kehidupan, tak kiralah sahabat ke, tak kiralah kita ni jiran ke, ayah ke, mak ke, adik ke, abang, mesti bergaul dengan cara kita. Cara kita maksud apa? Cara baik, cara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu akhlak ni penting. Akhlak ini kemuliaan. Akhlak ini satu adab. Sebab tu bila adab-adabnya ada, orang akan pandang kita baik. Tetapi kalau kita tak ada adab, sekalipun hebat bagaimana, orang akan memandang rendah kepada kita. Tuan-tuan dan terahmati Allah. Tapi yang dalam hadis ni menerangkan tentang sahabat yang terbaik dan jirannya yang terbaik. Itu paling penting. Tapi dalam hidup, mesti kita menjaga pergaulan kita dengan baik. Tak kira dengan sesiapa. Hatta sekalipun mereka itu peminta sedekah, kita jangan marah dia. Ingat akhlak. Assalamualaikum. Nak duit boleh? Nak duit, tak larang, nak makan. Kita pun marah dia. Kita herdik dia, kita jerit dia. Tak mau bagi, jangan kata lagu tu tuan-tuan. Tak mau bagi, cakap dia tak mau bagi. Tapi kalau tak mau bagi, jangan marah-marah. Jangan herdik-herdik. Hendaklah kita berkata yang baik-baik saja. Masya Allah. Tabarakallah. Tuan-tuan. Maka ingat, mesti bergaul dengan baik. Tak kira siapa saja. Mesti kita jaga akhlak yang baik. Tak kira siapa sekalipun. Sebab ia sesuatu yang baik yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Baik. Dan disebutkan pada nota kaki 64 Babul Al-Jaris Saleh. Bab pada menyatakan jiran yang soleh. Jiran ni macam-macam jiran. Kita ada jiran Cina. Kita ada jiran India. Kita ada jiran Chinese. Kita ada jiran Thailand. Sawadee-khap tap. Kita ada jiran Vietnam. Hacai, Nyomblo, Kapla, Caklap. Kita ada jiran orang Brunei. Banyak-banyak jiran, tuan-tuan. Maknanya circle dalam hidup berjiran ni macam-macam rupa. Tetapi jiran yang soleh itu kita maksudkan adalah mereka yang beragama Islam. Kan seronok jiran soleh ni tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Sabit qala haddatsani Jumailun an-Nafi' ibn Abdul Harith عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحنيء. Daripada Nafi ibnu Abdul Haris daripada Nabi SAW. Baginda Nabi SAW telah bersabda, di antara kebahagiaan bagi seorang Muslim. Tengok Nabi kata. Di antara kebahagiaan bagi seorang Muslim adalah tempat tinggal yang luas. Bahagia. Antara kebahagiaan, bukan satu kewajipan. Tetapi tempat tinggal yang luas. Maka tempat tinggal luas itu tak semestinya besar. Tetapi selesa. Kan? Maknanya Ustaz, jadi kami ni yang duduk rumah flat macam mana? Kami ni yang duduk rumah apartment kira tak selesa lah. Tak. Bahagianya seorang mukmin. Nabi kata apa? Antara kebahagiaan. Mana orang tak bahagia kalau dapat rumah selesa? Kan? Kalau bonda-bonda semua pernah pergi rumah bonda Norini, pernah pergi bonda Masroha, rumah bonda Rosniati. Masya Allah, senang, rumah luas, kan? Tak percaya tanya. Kadang kebahagiaan, maknanya rumah yang luas ni maksud apa? Rumah yang kita diami itu dalam keadaan kita senang. Balik kita rasa tenang. Kan bermakna nak luas tu kena besar. Tak. Tetapi kalau dia besar, satu rezeki. Sebab kalau rumah besar ni kan seronok. Kita ada halaman, kita boleh cocok-cocok tanam. Sebab rasa bahagia. Orang kalau ada rumah besar bahagia, tuan-tuan bahagia.
Yang tak bahagia tu kena bayar bulan-bulan dengan bank. Tu saja. Kita kalau ada rumah besar, bahagia. Masya Allah. Kita rasa seronok. Sebab tu Nabi kata bahagia seorang Muslim ni adalah mempunyai rumah yang luas. Bukan bermakna orang tu tak bahagia kalau tak ada rumah yang luas. Kalau rumah luas ini kita kata rumah lebih selesa. Kalau anak 3 kan, kalau anak 4, anak 5, kita ada rumah luas masing-masing. Boleh dalam keadaan lebih selesa. Bukan kata orang yang ada rumah kecil ni tak selesa. Cuma kaedah cara dia tu. Kita kalau ada rezeki kan, belilah rumah yang cantik. Kalau ada lebihan duit, belilah sedikit rumah yang lebih selesa. Yang penting niat kita bukan nak belaga, tapi kita nak rasa selesa, nak rasa bahagia. Sebab kalau orang yang ada rumah sendiri, rumahnya tu buat cantik-cantik, rumahnya tu luas kan, ada halaman, kita rasa macam seronok. Ada tumbuh-tumbuhan, dia letak pokok mawar, dia letak pokok ros, dia letak pokok orkid, dia letak pokok durian, dia letak pokok manggis. Dekat halamannya, dia letak pokok rambutan, dia letak pokok kedondong, dia letak pokok betik, dia letak pokok pisang, dia letak semua pokok dia letak dekat halamannya. Penuh kat halamannya. Sebab apa? Selesa. Tuan-tuan. Dia rasa macam seronok. Ya betul lah tuan-tuan. Kita bukan maknanya Ustaz bersyukur. Ya, kita kena bersyukur dengan rumah yang kita ada. Tetapi bahagianya seorang Muslim, kata Rasulullah, ada mempunyai rumah yang luas. Itulah dia begitulah. Bila ada rumah yang luas, anak-anak nak main dekat dalam rumah boleh. Mak ayah boleh berlari, main kejar-kejar. Boleh main nyorok-nyorok. Kan? Bila rumah luas, insyaAllah. Tetapi rezeki ini masing-masing. Kalau kita dapat rumah apartmen, Alhamdulillah. Kalau kita dapat rumah flat pun, Alhamdulillah. Kalau kita dapat rumah lebih selesa, Alhamdulillah. Semua itu kan Allah telah tentukan. Sebab tu bahagianya seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia tuan-tuan dan rahmati Allah tadi? Iaitu mana pula hilang. Ya? Dan katanya iaitu tempat tinggal yang luas. Yang kedua, jiran tetangga yang soleh. Maknanya Nabi kata bahagia seorang Muslim ni ada jiran tetangga yang soleh. Kenapa? Bila ada jiran tetangga yang soleh, dia ibaratkan seperti mana kita berkawan dengan penjual minyak wangi dan juga kita berkawan dengan tukang besi. Makna jiran kita soleh, orang yang suka beramal, orang yang suka solat. Jiran kita satu orang yang suka mengaji Quran, jiran kita suka berzikir. Yang paling seronok setiap waktu solat, dia start motor dia mesti nak pergi solat kat masjid. Lama kelamaan kita akan dapat tempias kebaikannya. Mesti kita kata seronoknya jiran aku ni. Bila azannya dia start motor. Bila azannya dia start motor. Lepas tu anak-anak dia pun pakai sopan, semuanya pakai tudung kan. Ni kita kata apa ibn rahmati Allah. Mempunyai jiran yang soleh kan. Jiran yang soleh ni juga baik. Sebab apa? Bila kita meninggal nanti, dia tolong uruskan. Bila ada jiran yang soleh, kalau perlukan doa, kita boleh minta doa. Doakan keluarga saya ya Ustaz. Doakan keluarga saya ya Ustazah. Maknanya, ada jiran yang baik ni, jiran yang soleh ni kita seronok. Tuan-tuan. Walaupun kita bukan satu orang yang istiqamah untuk salat berjemaah, tapi bila kita ada jiran yang soleh, setiap waktu kita dengar dia start motor. Tapi jiran yang soleh ni paling seronok. Kalau jiran tu duduk bersebelah-sebelah rumah, yang paling seronok, time kita tidur tu, waktu subuh tu, belum lagi azan, dia dah start motor dah. Gerung. Tak sedar kita ni, walaupun tak pernah pergi solat jemaah, kita jadi rasa malu. Hantar. Sebab apa? Kita jadi rasa malu. Kenapa kita jadi rasa malu? Sebab dia ni, Allah baiknya jiran aku. Sebab apa? Ada jiran-jiran yang soleh. Dia melakukan kebaikan. Kita pun akan merasai tempias kebaikan. Bukan bermakna kita tak boleh duduk pada jiran yang tak soleh. Cuma berjaga-jaga. Jiran tak soleh ini boleh mendatangkan perkara-perkara yang tak baiklah. Seperti mana tuan-tuan rahmati Allah. Tak apa, nanti kita jawab. Maknanya di sini yang rahmati Allah. Ada jiran yang soleh seronok, tuan-tuan. Dapat kita jemaah, solat jemaah, dapat kita bersilaturahim. Orang-orang yang baik ni, kita kena jaga, tuan-tuan. Sebab kita nak dapat jiran yang baik ni bukan senang. Tuan-tuan. Kita nak jumpa jiran yang baik ni susah. Tapi kalau kita jumpa jiran yang baik, sayangilah mereka. Tuan rahmati Allah. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, antara kebahagiaan
seorang Muslim adalah kenderaan yang selesa. Okay, baik. Tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya, kenderaan yang selesa. Maknanya kenderaan yang selesa ni bukan bermaksud kenderaan itu kena besar. Kenderaan itu kena speed MPV. Selesa disebutkan apa dia? Iaitu kenderaan yang kita rasa sesuai dan ada lebih ruang, kan? Dia rasa jadi selesa. Maknanya, bukan kata iswara tak boleh, bukan kata wira tak boleh, tetapi kenderaan lebih baik daripada perjalanannya, enjinnya, bukan hanya pada saiznya. Kalau kita ambil saiznya, tuan-tuan, belum tentu selesa. Tetapi kalau enjinnya cantik, saiznya pun cantik, ala kadar dengan kemampuan kita. Tuan-tuan, ada orang dia mampu beli Pro 2 Myvi. Itulah kenderaan yang paling selesa bagi dia. Sebab apa? Anak dua duduk belakang boleh balik kampung. Kita ni kena jadi orang yang bersyukur. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita ambil saja. Tetapi, kata Rasulullah SAW, iaitu kenderaan yang selesa. Maknanya, anak-anak kita duduk belakang selesa. Walaupun kereta besar tak ada aircon, tak selesa. Mesti ada aircon. Tuan-tuan, walaupun kereta kancil, 660 dia punya cc, kan? Keretanya taklah berapa cantik, kalanya perut usang. Tapi anak-anak suka duduk dalam tu. Kenapa? Sebab ada aircon, boleh balik kampung. Mana kenderaan ini bukanlah satu kewajipan untuk beli kenderaan yang besar. Tetapi carilah satu kenderaan yang selesa buat diri kita dan juga anak-anak kita. Macam saya. Saya pakai kereta Myvi. Alhamdulillah. Alamak. Janganlah sebut. Malu saya. InsyaAllah. Tabarakallah. Macam pakai Myvi. Myvi selesa tak anak tiga? Kurang selesa. Tapi kalau itulah rezeki kita, bersyukur. Tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau kereta tu ada lebih besar sikit. Tuan-tuan. Kita ada rezeki sikit. Bolehlah kereta besar yang ada seat belakang. So anak-anak pun boleh lompat-lompat. Anak-anak pun boleh main-main. Anak-anak pun selesa nak baring. Anak-anak pun jadi macam selesa nak tidur. Macam itulah istilah yang boleh saya katakan kenderaan yang selesa ini. Cuma bagi kita untuk memakai kenderaan ataupun kereta ini, hendaklah ukur baju di badan sendiri. Jangan mengikut orang. Kalau mengikut orang, kita akan binasa. Waktu pakai kereta ini, yang penting boleh sampai ke destinasi, cukup untuk anak-anak kita duduk, dan memadailah apa yang kita dapat. Seronok. Yang penting sampai ke destinasi. Tak payah susah-susah. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau, Alhamdulillah. Tengok Puan Wani Najibah kata, saya pakai Myvi anak 4 tahun. Alhamdulillah. Yang penting qanaah, bersyukur dengan apa yang ada. Sebab kita bukannya ada duit banyak nak beli kereta banyak-banyak, kan? Kita pun ada pun cukup-cukup makan. Maka apa yang ada bersyukur. Tetapi kalau ada lebih, belilah yang lebih selesa untuk anak-anak kita. InsyaAllah. Baik, Ibn rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, berkaitan dengan yang disebutkan tadi adalah kebahagiaan bagi seorang Muslim. Tempat tinggal yang luas, jiran tetangga yang soleh, dan kenderaan yang selesa. Dan disebutkan dalam muka surat 102 pada 65. Nota kaki pada 65 berkaitan babu al-jarisus su'i. Bab pada menyatakan jiran yang buruk. Kan tadi kita kata jiran yang baik. Kenapa apa? Interaksinya jiran yang baik adalah jiran yang soleh. Ini yang disebutkan. Dan pada sebuah hadis lagi disebutkan tentang jiran yang buruk. Haddatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman bin Huwa bin Hayyan an ibni Ajlana an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqami fa inna jar dunya yatahawwal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, adalah di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung denganmu jiran yang buruk di akhirat, kerana sesungguhnya jiran dunia akan sentiasa berubah-ubah. Maksudnya jiran ke atas dunia ni bersilih ganti, tuan-tuan. Bila seorang pergi akan digantikan. Bila seorang pergi akan lagi seorang yang datang.
Tetapi Nabi minta agar jiran yang buruk di akhirat. Maknanya kita tak mau berkumpul dengan mereka-mereka yang buruk di hari akhirat. Mana Nabi doa ni supaya apa? Dia nak berjiran dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh di mana Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka nikmat. Hak ni kita pegang sampai bila-bila. Apa doa yang Nabi SAW bacakan? Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i daril muqam. Fa inna jar dunia yatahawwal. Iaitu, ya Allah, aku berlindung. Ni doa ni boleh catat. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jiran yang buruk di akhirat. Maksud dia apa? Maknanya aku tak mau masuk di kalangan jiran-jiran yang buruk. Maknanya sifat mereka yang buruk. Dan juga sesungguhnya jiran di atas dunia akan sentiasa berubah-ubah. Maka jiran kita tak sama dan juga tidak kekal. Ada kalanya akan berubah-ubah. Tapi yang paling takut jiran kita di akhirat adalah jiran kita yang buruk. Kenapa? Sebab kalau jiran kita buruk, maka kita tergolong dalam golongan orang yang buruk. Tetapi jiran kita baik, orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, maka kita termasuk dalam golongan orang yang baik-baik. Insya Allah. Dan kita doalah, kalau boleh tak mau jiran yang tak baik pun, kita tak mau duduk sebelah-sebelah. Jiran yang masam muka, jiran yang jenis tarik muka, jiran yang tak pernah bertegur sapa, jiran yang tak pernah langsung bercakap dengan kita, jiran yang pernah langsung ambil tak tahu saja, buat tak tahu, donong saja. Jadi kita pun elakkan, tuan-tuan. Sebab kita hidup berjiran ni, kalau kita bermasam-masam, bermusuh-musuhan pada duduk sebelah, kita tak jadi seronok. Kan? Rasa macam, kenapa jadi macam ni? Bukan jadi kat tuan-tuan, kat saya pun jadi. Jiran sebelah saya, dia pandang saya macam nak bergaduh. Saya tak tahu apa pasal. Dia pandang saya tak mau, bagi salam pun tak tahu. Mungkinlah saya rasa saya ni terlalu comel berbanding jiran saya tu. Sebab tu dia pandang saya semacam, sebab kecomelan saya tu. Sebab kita tak tahu kan hati manusia. Mungkin sebab Ustaz Zulfi comel sangat, menyebabkan dia iri hati. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Jangan jadi orang yang na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jiran yang baik ni Allah bukan senang nak dapat. Kalau dapat, peganglah ia. Wallahu a'lam. Baik, dan disebutkan dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW pada nota kaki 118. Apa katanya? Haddasana Makhlud bin Malik qala haddasana Abdurrahman bin Ma'ra'a qala haddasana Buraid bin Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Apa kata Rasulullah? Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu telah bersabda, Rasulullah SAW tidak terjadi hari kiamat sehingga membunuh seseorang akan jirannya, saudaranya dan ayahnya. Seorang tu bunuh jirannya, bunuh saudaranya sendiri dan bunuh ayahnya sendiri. Takkan terjadi kiamat. Kalau di saat itu terjadi orang bunuh jirannya, dia bunuh saudaranya sendiri dan juga ayahnya, maka itulah berlaku semakin dekat dengan kiamat. Sebab bila berlaku kiamat nanti, tuan-tuan, kehidupan kita penuh dengan pancaroba. Bila berlaku kiamat nanti, tuan-tuan, hidup kita penuh dengan tekanan. Sebab apa? Ia sesuatu yang amat tak baiklah, tuan. Sesuatu yang perlu kita ketahui. Kalau berlaku di akhir zaman nanti sedemikian, maka kita berada di penghujung-hujung zaman. Bayangkan Rasulullah sebab apa? Sehingga membunuh seorang akan jirannya. Kita ni dengan jiran mana boleh kita bunuh? Atau lagi saudara kita. Saudara kita bunuh dia. Ataupun ayahnya sendiri. Dia membunuh ayahnya sendiri. Inilah seburuk-buruk jiran. Tuan-tuan, membunuh jirannya sendiri dan membunuh saudaranya sendiri dan membunuh ayahnya sendiri. Wallahu a'lam. Itulah yang berkaitan jiran yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Itu kita tak mau jadi orang jiran yang sedemikian. Wallahu a'lam. Okey. Kekanda Amira ada berbaki 15 minit. Mungkin kita boleh buka soalan untuk kita jawab soalan yang dipertanyakan kaitan tajuk kita pada hari ini. Bersama saya Ustaz Zukri Cikebum. Baik, siapa ada soalan silakan tanya. Ustaz tengah open soalan, silakan.
Kalau ada Okey. kemusykilan, Okey, dikatakan kalau Ustaz, kalau ada jiran yang memang tak bertegur sapa, tak tahu apa masalahnya, tak ramah dengan jiran. Lepas tu marah tak tentu pasal, nak buat macam mana? Kita buat tak tahu. Okey, selesai. buat Okey. tak tahu je. Dah nak buat Masya Allah. Apa tu berdosa tak kalau kita pun tak tegur sama? Yelah, Ke kita kalau kena tegur? kita tak mau tegur, kalau kita tegur jadi mudarat, baik senyap. Oh, okey, baik. Tapi kalau dia senyum, kita senyum lah. Tapi kalau senyum dia, jangan kita senyum. Ustaz, kalau macam tu, jiran yang macam tu, masak sedap-sedap, hantar. Betul. Betul lah. Nur ini pun tak pernah hantar rumah saya. Habis benda. Oh, jauh. Ya kat jauh mana dah jauh. Sebelah rumah saya akan beli rumah kat situ, tepi rumah bonda. Beli cepat di ujung tu. Rumah yang kena lock tu. Cepat-cepat beli. Nanti kita masak rendang tepi tu. Okey Ustaz, ni ada soalan. Jiran saya pula tiap kalau dia sedang basuh di pos rumahnya, kalau saya keluar rumah tak sempat nak bersapa, jiran saya cepat masuk rumah. Tak tahu kenapa. Bagi saya niat yang baik-baik aja. Macam mana tu? Salah juga jiran ni. Dia pula tiap kali, dia punya kali tu X dia tulis Masya Allah. Kalau dia basuh di pos rumahnya, kalau saya keluar rumah tak sempat nak bersapa. Jiran saya cepat-cepat masuk rumah. Tak tahulah kenapa Ustaz. Bagi saya niatkan yang baik-baik saja. Okey, baik. Yelah. Sebab tu saya kata, jiran ni dia ada macam-macam perangai. Tuan-tuan. Jiran ni dia ada macam-macam perangai lah. Sebab kenapa macam-macam perangai? Sebab macam yang disebutkan oleh Puan Razia, saya pun sama juga. Hari semalam, dia senyum saya bagi salam. Tapi hari ni, muka dia macam saya ada buat salah. Padahal saya tak buat apa pun. Tapi muka dia lagu tu, tuan-tuan. Muka dia macam nak minta penumbuk daripada saya. Saya boleh bagi, tapi saya Ustaz. Kalau saya bukan Ustaz, saya tumbuk dia dah. Makanya, Dia bergaduh tu Ustaz. Dia bergaduh dengan keluarga dia tu. Wallahualam lah, kita tak tahulah. Kan? Tapi, itulah kita sebagai orang yang matang. Kita sebagai orang dewasa, percampuran permasalahan keluarga tak perlu ditonjolkan di halayak ramai. Mesti pandai kontrol bagaimana dalam situasi tersebut. Tuan-tuan. Ada jiran macam ni. Saya pun mula-mula malam tadi, pagi tadi dia tak suai call, semua siap ajak minum. Lepas tu keluar-keluar saja muka dia ketat. Lalu depan saya pandang bawah. Kenapa pula tu? Tak pastilah dia gaduh dengan suami ke kan? Dia gaduh dengan isteri dia, tak pernah lah pula tanya kan. Wallahualam. Tetapi tu saya kata, tapi tak apalah. Kita sangka baik. Mungkin dia tengah cari duit shilling ke, mungkin dia tengah cari kucing dia ke, wallahualam. Kita tak pasti keadaan sedemikian. Sebab tu jiran ni tuan-tuan, dia banyak mulai. InsyaAllah. Baik-baik. Mungkin Abang Jalal kata dia nak lato-lato. Apa pula? Ustaz, ni Kekanda Intan tanya, kalau nak pilih beli sewa rumah lah, apa kriteria yang perlu kita ambil kira? Ada pesan almarhum mak saya. Dia kata kalau nak beli rumah sewa, atau nak beli rumah ataupun nak sewa. Ini doa saya baca. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikan kepada aku rumah yang dekat dengan rumahmu, iaitu masjid dan surau. Amin. Saya baru dapat rumah. Bulan 2 ni saya dapat kunci. Dan masjid rumah saya tu jauhnya 50 meter daripada surau Jumaat. Maka saya selalu doa pada Allah, kalau nak rumah, aku nak jiran yang baik dan suasana dia baik dan pada masa yang sama dekat dengan masjid dan surau. Tu je minta. InsyaAllah. Kan kalau kita duduk dekat kawasan yang tak ada suasana pun tak best. Bila hari raya tak ada buat open house, tak best juga. Maknanya kita minta benda tu. Yang mana jiran kita baik, yang mana suasana dia baik, lebih-lebih orang Islam kita lah. Dan juga dekat dengan masjid. Hak dekat dengan masjid ni selalu guru saya pesan. Mintalah kalau kita nak beli rumah dekat dengan masjid. Sebab apa? Bila dekat dengan masjid, kita ni tak tahu bila kita sihat selama-lamanya ke, tak pasti.
Nanti bila kita tak sihat, kita boleh duduk kat rumah, kita tutup TV, kita boleh dengar daripada masjid punya kuliah. Itulah pesan guru kami. Kalau kita tak larat, kita dengar orang solat, kita pandang masjid kan, niat kita baik pun dah dapat pahala. Sebab tu seronok. First one sekali, minta jiran yang baik, suasana yang baik dan juga dekat dengan masjid. InsyaAllah. Terima kasih yang bertanya tadi. Dan berikutnya soalan. Ni daripada Mazni. So, Ustaz nak tanya, ada satu situasi di mana jika kita ambil gambar jiran, yakni kawan akrab jugalah, secara candid, tujuan usik-usik sahaja. Kemudian kawan kita cakap tak halalkan gambar yang kita ambil tersebut. Kalau macam tu kena delete kan atau pulangkan semula? Okey, baik Ustaz. Ada nak tanya satu situasi di mana jika kita ambil gambar jiran, kawan akrab. Akrab ni satu kawan yang baiklah dengan kita. Secara candid. Candid tu apa? Secara tiba-tiba lah. Betul? Curi, gambar curi Ustaz. Tak bersedia. Gambar curi, tak minta izin. Yelah. Tiba-tiba lah. Senyap lah. Tujuan usik-usik saja. Kemudian kawan kita cakap tak halalkan. Gambar yang kita ambil tersebut tu macam mana? Okey. Bila kita buat sesuatu, benda tu dia tak suka, makna telah menjadikan satu dosa buat kita. Maka kita kena delete, bukan pulangkan. Kita kena delete dan jangan sebarkan. Kerana setiap itu adalah hak bagi pemilik gambar itu adalah empunya tadi. Maka dia tidak boleh menyebarkan kalau ianya tidak sukai. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga perasaan. Supaya kalau jiran, kalau kita orang tu tak suka, maka kita tak boleh lakukan. Macam kawan kita satu office kan, kita tidur rehat dekat tempat kita. Kita mengantuk, kita tertidur. Lepas tu orang takat gambar. Dia tak suka. Benda tak suka dan dia sendiri tak halalkan. Kalau kita buat juga menjadi satu dosa. Wallahu a'lam. Sebab tu kalau nak ambil gambar betul-betul. Tak sah kanit-kanit lah tuan-tuan. Walaupun gurau. Sebab tu saya kata bergurau ini biar kena tempatnya. Jangan main bergurau saja. Sebab kita manusia. Ada kalanya gurau tu tak kena dengan mereka. Ada kala gurau itu tak kena pada masanya. Sebab tu bergurau ini boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Ada kalanya gurau ini tak perasan, menghiraskan perasaan orang lain. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ustaz. Salam. Ustaz, bila Ustaz cakap tadi kan dalam persahabatan ni jiran, samalah kita menjaga ukhuwah. Macam zaman sekarang melalui WhatsApp kan boleh tengok online ada pula yang letak boleh nampak pula last scene semua kan. Macam ni. Sebab saya tahu perasaan kadang-kadang persahabatan tu sangat sayang kot. Ataupun sesama adik-beradik juga. Sebab terlalu caring. Okey. Sayang okey. Tapi kalau terlalu, itu juga antara adab juga kan. Sebab saya pernah ditegur Ustaz. Jujurnya, saya banyak buat kerja tengah malam. Macam lepas kuliah semua. Dan kami menggunakan WhatsApp punya ni lah. So benda tu akan nampak online. Sampai saya ditegur, alah sekarang dah tak ada masa nak sembang tapi asyik nampak online je. Saya dah rasa macam teguran ni pada saya lah, adab dan persahabatan. Saya tahu niat dia macam mungkin rindu kita. Tapi bahasa, bila tadi Ustaz kata kan, percakapan, tutur kata macam Ustaz di Kenduri Bonda Norini, datang seorang yang bahasanya kurang menyenangkan kita. So benda ni kena hati-hati Ustaz kan. Walaupun dalam statement melalui pesanan ringkas. Wallahualam minta Ustaz huraikan. Terima kasih. Saya faham soalan tadi dia kata, yalah kami ni Ustaz macam saya buat kerja. Minta maaf, Kekanda Azrina dah kahwin ke belum? Soalan kepumat tu. Dah pernah kahwin insyaAllah. Sudah berkahwin? Belum lagi Ustaz. Oh belum lagi. Patutlah boleh buat kerja malam. Biasa orang bujang aja buat. Orang dah tak bujang ni nak kerja malam tak ada. Nampak katil je tidur. Okey. Yalah. Okey baik Encik Ri. Rahmati Allah. Terima kasih kepada Kekanda Azrina yang bertanya. Mudah-mudahan Allah jodohkan dengan jodoh yang saleh insya-Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti. Maka dia kata yalah bagi seorang sahabat tu kan, sekarang ni online je. Maksud dia ada kata sindiran lah. Dia kata satu kata sindiran. Aku nampak je ke online.
Tapi kau macam dah lupa kat aku. Dah tak nak tegur aku. Kan? Dah tak nak kawan aku. Ke kau tak suka aku. Mungkin bagi seseorang itu dia akan bersangka-sangka. Sebab dia terlalu sayangkan persahabatan. Sebab tu bagi kita kan, tak semua orang itu mempunyai masa. Macam saya sendirilah tak nafikan. Kadang saya bergurau dengan Bonda Rus ada juga, tapi tak selalu. Saya bergurau dengan Bonda Norini pun sama, tapi tak selalu ada. Kadang-kadang saya mengusik ke kanda Amira dekat story dia pun ada. Kadang saya usik ke kanda Azrina pun ada. Kadang-kadang. Sebab kita masa tak semuanya boleh kita gunakan untuk berkawan. Sebab kita kena ada masa untuk Allah. Kita kena ada masa mencari ilmu. Kita kena ada masa kena mencari baca Al-Quran, dan kita kena ada masa ingat mati. Tetapi saranan saya, Abang rahmati Allah SWT, mungkin kita orang suka bersahabat. Bila kita suka bersahabat dan orang suka cara kita bersahabat, mungkin di situ akan jadi satu kaedah. Mungkinlah kesibukan kita tu menyebabkan dia terasa. Maka kalau ada yang menegur sedemikian, pesan saya kepada Kekanda Azrina, katakanlah, aku minta maaf, aku bukannya tak menegur, tetapi aku ada kerja yang harus selesai, aku minta maaf. Yalah, mungkin selama ni aku tak dapat nak tegur, cakaplah dengan cakap baik. Biar mengalah, tetapi persahabatan itu kekal. Kalau kita melenting, takut persahabatan itu akan putus. Apa masalah kau ni? Kau ingat aku 24 jam, so emotional answer. Maka dia akan jadi sesuatu yang buruk, kan? Sebab tu bagi saya sendirilah, bagi saya Kekanda Azrina cakap tadi, dia tengah-tengah malam dia buat kerja. Yalah, mungkin waktu tu saja dia online. Dan saya tak nafikan juga, memang Kekanda Azrina pernah membaca status saya di story pukul 4 pagi. Saya pun terkejut, kenapa Kekanda ni tak tidur pukul 4 pagi. Waktu tu saya sedang keracunan makanan. Mungkin ada orang waktu-waktu tersebut adalah waktu dia free untuk buat kerja ataupun semak apa yang perlu dibuat pada hari esok. Kadang bagi mereka yang tak faham, ialah dahulunya mungkin kita ni satu orang yang suka melayan. Lama kelamaan tiba-tiba kita kurang melayan dan dia bersangka buruk pada perkara itu. Tapi bagi kita, mengalahlah kerana untuk menjaga persahabatan. Sebab orang yang berada di situasi selain daripada yang disebutkan tadi, mungkin dia berasa amat macam rasa bersalah. Aku ni ada buat salah ke? Aku ni ada buat dosa ke? Mana kita sebagai teman, naklah kita beritahu dia bahawasanya tak ada salah. Cuma aku ni sibuk. Sibuk sikit lah. Ada urusan sikit. Manalah tahu, mungkin Kekanda Azrina sedang hatinya dimiliki seseorang. So, dia lebih kepada untuk senyap. Dia salah. Orang darah-darah manis ni dia senyap je. Contoh. Ya, contoh. Jangan macam-macam Ustaz dah keluar tajuk. Saya kata contoh. Kan? Tapi kalau dia rasa, maknanya kalau dia rasa macam begitu, kita jangan kata benda kasar. Nanti takut dia lagi melenting. Cuma pesan saya, kalau dia tak ada kawan, masuklah Gema Nur Iman. Di sini ramai kawan. Bukan sikit. Ada sampai 200, 100 lebih. Boleh jumpa makan dekat rumah Bonda Rus. Kalau tak rasa tak ada kawan, Bonda Rus ada Abu. Abu boleh jadi kawan dia. Jangan risau. Pesan dia. InsyaAllah. Wallahualam. Abu kawan Mira sekarang ni. Abu kawan Mira. Mira tak ada Abu itu. InsyaAllah. Abu comel Ustaz. Ya, saya. Okey, siapa ada soalan lagi? Ada soalan lagi ke? Assalamualaikum Ustaz. Saya tu ada dekat Ustaz. Habis tu kat flat tu dekat Lakin lah, dekat saya ada dekat Lakin tu ada rumah flat lah. Habis saya masuk kumpulan Yasin apa semua kan. Habis saya panggil lah kawan-kawan jiran-jiran saya daripada tingkat benar-benar tu, panggil mana yang saya kenal tu, saya ajaklah masuk kumpulan Yasin tu.
Saya kata banyak faedah dia, macam kita dapat duit lah, macam-macam lah saya cakap, kalau pergi umrah dapat duit lah macam-macam kan. Lepas tu ada yang separuh tu ada yang terima pergi masuk lah, ada separuh tu buat McDonald je. Habis yang ada di 3-4 orang tu Ustaz terus tak nak cakap dengan saya. Ustaz, ya kalau saya jumpa dia macam nak marah ke apa ke tak tahulah. Saya cakap saya tak kisahlah, saya nak ajak dia, saya cakap ni faedah kumpulan ni. Saya kata kalau misalkan kita pergi umrah nanti dia kasih sikit lah, saya pakai sagak sikit. Saya cakap nanti kalau ada kematian dia bagi duit. Saya cakap anulah, sambil itu kita dapat ada ngaji, ada apa macam-macam yasin lah apa semua kan. Ada yang terima tu adalah Ustaz, ada 8 orang tu adalah masuk dengan tengah. Yang sebahagian tu tak adalah. Yang ada 3-4 orang ni terus tak nak cakap dengan saya ni Ustaz ni. Kenapa ni Ustaz? Macam mana saya nak buat ni Ustaz? Terus dia macam dia tengok saya. Sabar, jangan marah. Sabar, jangan marah. Kita bincang, jangan marah. Kata Ustaz kenapa? Ni saya kata ragam manusia. Manusia ni macam-macam ragam. Kita perlu hadapi dengan tenang. Tak perlu bersangka buruk-buruk, sangka baik saja. Mungkin kucing dia mati, mungkin suami dia tak beli emas, mungkin slipper dia putus, mungkin dia kena penyakit buasi. Sebab tu kita sangka-sangka baik. Kalau kita sangka buruk, nanti kita jadi tertekan dengan sangkaan itu. Okey? Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih. Saya rasa takat tu dulu saya berhenti. InsyaAllah ke keadaan Amira. Baik Ustaz. Ustaz pun nak cepat ya? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Okay, mudah-mudahan bermanfaat lah dengan apa yang Ustaz terangkan hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah. Tak apalah, saya tak payah buat bahan dulu. Ustaz nak cepat. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi kepada Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.